banyak sungguh aneka makanan, resepi tinggale orang tua kita. Puteri mandi tepung pelita, butir nangka, buatnya mudah. Dimensi seni menyanjung budaya, mengitir kisah aneka juada. Kaya sungguh negeri Kelantan, kaya dengan seni budaya. Lompat tikam, nek bat, sekaya, jeruk maman, akok, jalo mas. Makanan Kelantan nikmat tak terkata, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Tepung buku ngelopak tiket, tepung apel pulut serikaya. Terukailah keunikan makanan warisan Kelantan melalui video ini. Selamat menjamu selera di Kelantan. Pesan orang-orang tua dahulu, adab dan petua mendahului ilmu. Sebelum wujud teknologi penyimpanan moden berupa peti sejuk beku, orang-orang Melayu zaman dahulu di pesisir pantai Tumpat sudah pun mencipta teknologi fermentasi berpandukan petua, kurangkan garam dalam masakan, lebihkan ketika peram. Kejuruteraan mengawet makanan ini dipelopori oleh keluarga nelayan atau petani yang mengembangkan satu ilmu kulinari demi memastikan rezeki bertahan lama sekaligus menjadi benteng keselamatan bekalan makanan ketika musim hujan. Dalam sejarah makanan Kelantan, antara inovasi paling signifikan ialah ikan budu. Ramai orang luar menyangka ikan budu ada campuran budu, tetapi sebenarnya tiada setitis budu pun digunakan dalam teknologi ini. Nama ikan budu muncul semata-mata kerana prosesnya menyerupai kaedah penapaian budu meskipun bahannya hanya dua, iaitu ikan segar dan garam kasar. Ada juga sesetengah orang suka memasukkan asam gelugur ketika menjeruk ikan kembung, cencaru ataupun tongkol untuk diperam sehingga tahan berbulan-bulan. Di sinilah bermula kreativiti kulinari masyarakat Tumpat yang sejak dahulu sangat bergantung kepada bacaan alam dan kearifan tempatan dalam menyusun langkah dan tindakan bagi memastikan kecukupan bekalan makanan ketika menghadapi musim tengkujuh yang bermula November hingga Mac saban tahun. Teknologi pembuatan ikan budu membuktikan bahawa masyarakat kampung ialah inovator dalam sekuriti makanan. Garam digunakan sebagai bahan pengawet semula jadi yang mampu mengekang pembiakan bakteria, mengeluarkan lembapan ikan dan mencipta keadaan persekitaran yang tidak sesuai bagi pembusukan. Teknik ringkas namun memerlukan disiplin yang teliti bermula dengan proses menyiang ikan sehingga bersih. Kekotoran dibuang dan dibilas supaya benar-benar cuci dan paling utama ialah suci demi memastikan rezeki yang halalan tayyiban. Dasar bekas kedap udara dibilih sebagai wadah untuk ditabur dengan garam kasar hingga permukaan benar-benar dilitupi. Beberapa jenis ikan disusun satu persatu dan garam kasar disumbat ke dalam perut ikan. Taburan garam ditambah sehingga ikan tertimbus sepenuhnya. Langkah menyusun dan menimbus garam diulang beberapa lapisan berselang-seli dengan asam keping. Bekas kedap udara itu ditutup rapat dan dibiarkan pada suhu bilik selama 5 bulan. Dalam tempoh tersebut, garam mula mencair menghasilkan air jeruk ikan. Ikan mesti kerap dibalik-balikkan demi memastikan bahagian bawah dan atas mendapat sentuhan air garam yang seimbang. Dalam pada itu, kebersihan persekitaran dipastikan benar-benar bersih bagi mengelakkan sebarang pencemaran merebak ke dalam bekas melalui hinggapan lalat. 5 bulan selepas proses penggaraman, ikan budu sudah boleh dimakan atau disimpan lebih lama sebagai stok menghadapi musim monsun timur laut setiap tahun. Teknik ini merupakan satu bentuk kejuruteraan makanan tradisional yang membuktikan keupayaan masyarakat lampau mencipta sistem pengawetan mesra alam tanpa bahan kimia tambahan. Selain menguasai ilmu kejuruteraan mengawet makanan, nenek moyang Melayu juga arif memilih ikan sesuai pepatah, sekilas ikan di air sudah tahu jantan betina.
Ikan segar yang dipilih bagi menghasilkan ikan budu mestilah cantik bentuknya agar tidak hancur ketika digoreng. Jika ikan yang hampir buruk diproses, hasilnya mudah hancur, lembik dan berbau hapak. Mereka juga berkongsi petua untuk mengenal ikan budu segar dengan memerhatikan struktur fizikal ikan, iaitu dengan melihat bentuk fizikalnya. Masih kekal seekor-seekor, tidak merekah atau melekit. Dagingnya padat, tidak terlerai ketika disentuh. Aromanya masih bersih, bukan masam atau tengik. Warna ikan sekata, tidak bertumpuk gelap atau berlendir. Demikianlah kemahiran orang Melayu dahulu menentukan kesegaran ikan budu kerana bukan semua ikan yang dijeruk sama mutunya. Kecekapan memilih ikan budu menjadi satu kemahiran yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi, khususnya peniaga di pasar-pasar tumpat ketika musim tengkujuh. Pada zaman dahulu hingga sekarang, khususnya kawasan pesisir Kelantan, musim tengkujuh bagaikan sebuah ritual tahunan yang menentukan hidup mati keluarga nelayan. Ketika ombak bergelora dan pukat tidak boleh dilabuhkan, pasaran makanan menjadi terhad. Dalam keadaan inilah, ikan budu menjadi simpanan emas di dapur. Selain digoreng begitu sahaja, ibu rumah tangga yang rajin lazimnya menambahkan nilai ikan budu menjadi sajian yang mengandungi rasa tempatan yang asli. Isteri misali pastinya gembira dapat menyediakan juadah ringkas yang menyelerakan dan berkhasiat buat seisi keluarga. Di sinilah bermula satu lagi resepi yang istimewa yang dinamakan telur dadah ikan budu. Juadah paling nikmat ketika hujan mencurah-curah atau dalam dialek Kelantan disebut hujan tak celik butir mata ataupun hujan tak butir adu. Resepi bermula dengan mengambil 3 biji telur ayam atau itik yang sudah pun dibersihkan. Kemudian dipecahkan ke dalam mangkuk yang sudah pun berisi selabu bawang besar yang dipotong dadu, 4 ulas bawang merah dimayang nipis, 2 biji lada burung dihiris bulat, secekak daun ramunggai atau moringa. Ramuan telur itu dibancuh lalu dimasukkan ke dalam kuali bersama seekor ikan budu. Satu lagi cara menyediakan sajian ini adalah menggunakan ikan budu yang telah diasingkan daripada tulangnya dengan ditumbuk atau dicobek-cobek lalu ditabur ke dalam bancuhan telur. Ada juga sesetengah orang gemar menumbuk kepala ikan budu lalu dicampurkan ke dalam bancuhan telur. Semua ramuan digaul sebati di dalam telur lalu digoreng sehingga terbit aroma yang kuat dan telur dadah berwarna keemasan. Sebelum dimakan, diperah sebiji limau nipis untuk memberikan keseimbangan rasa masin ikan budu. Satu lagi kaedah menyediakannya ialah dengan mengalas kuali dengan daun kunyit terlebih dahulu. Barulah dimasukkan seekor ikan budu bersama bancuhan telur dengan ramuan yang sama, cuma digantikan dengan daun ramunggai kepada hirisan daun kunyit. Kreativiti diteruskan dengan menambah inovasi kepada resipi penyediaannya ketika dinikmati bersama nasi putih, sambal belacan dan ulam-ulaman segar. Inilah telur ikan budu, satu lagi inovasi resepi yang lazat dan berkhasiat serta enak dinikmati ketika musim tengkujuh bersama keluarga. Nabi Yusuf AS pernah menasihatkan agar hasil tanaman tahun-tahun subur disimpan untuk menghadapi tahun-tahun kemarau. Hikmahnya jelas, iaitu menyimpan makanan ketika sumbernya berlimpah adalah sebahagian daripada ikhtiar dan kewajipan insan berfikir. Tradisi memeram ikan pada bulan April ketika laut murah rezeki untuk digunakan semasa November hingga Mac kelak selari sepenuhnya dengan falsafah ini. Dari aspek saintifik pula, ikan bersalut telur, daun ramunggai, bawang dan cili padi serta sedikit perahan limau menghasilkan rasa yang seimbang dalam satu hidangan yang padat dengan nutrien dan manfaat kesihatan. Protein dan asid lemak sihat dari ikan dan telur membantu pembinaan otot, sel, tisu dan fungsi otak serta saraf. Sementara antioksidan, fitonutrien daripada daun ramunggai atau dipanggil juga pokok kelor, merunggai, ramunggai, lemunggai atau pucuk munggah, sebutan masyarakat Kelantan ini kaya dengan nutrisi penting seperti ABC, zat besi, magnesium, kalium dan asid folat. Gabungan khasiat dalam menu istimewa dan unik ciptaan orang Melayu
dari pesisir pantai di utara Kelantan membantu menjaga kesihatan jantung, salur darah, sistem imun dan menyokong gaya hidup seimbang dan sesuai sebagai makanan kampung yang tradisional bahkan relevan juga pada gaya hidup moden. Kunjungi tua dan muda, kaya sungai negeri Kelantan, kaya dengan seni budaya, pekan